311. Ini untuk Al-Adabul Mufrad, subjek yang kedua. Al-Adabul Mufrad iaitu hadis, himpunan hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam Bukhari rahimahullah. Bab yang ke-311, hadiah kepada tamu. Babu jaizatil ad-dhaif. Hadiah kepada tetamu. Hadiah tetamu Imam Bukhari kemukakan satu riwayat saja di bawah bab ini. Hadis yang ke-741. An Abi Shuraih Al-Adawi qala sami'tu udhunaya wa absartu aynaya hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah jaizatahu. قال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Diriwayatkan daripada Shuraih Al-Adawi, kata beliau, ketika kedua telingaku dengar dan kedua mataku melihat ketika Nabi bersabda ni. Dia nak ayatnya ni, kalau kita belajar hadis, kalau jenis-jenis lagu nak ayatnya dia ingat molek. Telinga aku dengar sendiri, mata aku tengok ketika Rasulullah bersabda ni. Nak ayatnya dia ingat betul ni. Tu maksud dia nya. Sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran dia. Dan sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Itu adalah jaizatahu. Hadiahnya. Hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Mana tetamu tu adalah hadiah dia. Hadiah Allah kepada dia. Nak faham molek tu? Aku tak faham betul. Tiba-tiba tengok dia terjemah dia buat qamah, hadiahnya. Dia nak ayatnya tetamu itu adalah hadiah Allah kepada dia. Bila kita terima tetamu tu hadiah. Tak usah terima hadiah Allah. Tu maksud dia nya, bahasa kiasan. Dah boleh pahala besar lah. Jadi ia bertanya, perawi inilah Shuraih ni, apa hadiahnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sehari semalam. Sehari semalam. Maknanya kalau kita hadiah ni, maknanya dia menjadi tetamu kita sehari semalam tu, maknanya sebagai hadiah. Hadiah kepada dia. Maknanya hadiah kita tu boleh pahala besar, nak ayatnya boleh pahala besar. Lepas tu sah lagi, boleh juga satu bentuk pemahaman kalau tengok dalam syarah lah. Sebab ni syarah ni jilid yang keempat. Dia syarah dia ni jilid. Ini syarah ni jilid yang keempat. Kita memberi ruang untuk dia duduk sehari semalam tu hadiah kita kepada dia. Ada juga yang kata gitu. Ada yang kata dia tu hadiah Allah untuk kita. Mana kalau kita itu mana tak usah terima hadiah Allah. Ada yang kata begitu. Dua pula terjemah itu maksudnya. Sedangkan menjadi tuan rumah adalah 3 hari. Lalu selebihnya adalah sedekah atas dia. Dan maknanya kalau dia mari rumah kita sebagai tuan rumah ni, tanggungjawab kita kena beri ruang dia 3 hari. Lalu selebihnya adalah sedekah atas dia. Mana kalau kita beri sampai 4 hari 5 hari, tu sedekah lah. Hak tanggungjawabnya 3 hari. Dan sesiapa saja beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Sebab itulah setengah ulama kata hadiah ni maknanya kita boleh pahala besar. Hadiah Allah kepada kita. Tapi setengah ulama kata tak. Semalam tu mana kita kata 3 hari ni, tapi ramai juga ulama kata ni betul 3 hari tu kewajipan kita, hak kita. Bila tetamu mari, kita kena sediakan ruang di rumah kita untuk dia 3 hari tu masa hak tetamu yang kita kena tunaikan. Baik, kalau kita bui lagi, dia kata hak tu jadi hadiah. Sini dia sebut sedekah. Sebab tu setengah ulama kata hadiah ni maknanya dia mari rumah kita tu. Seolah-olah macam Allah nak beri pahala kita, dia mari rumah kita boleh pahala. Itu maknanya semacam hadiah. Ada juga yang kata gitu. Tu
jaizah tu. Dia gini yang Anas terjemah gitu. Sebab cuba perhati molek kalau kita ngaji bahasa Arab. Falyukrim dhaifahu jaizatahu. Kalau kita ngaji bahasa Arab ni panggil macam badal lah tu. Hendaklah dia memuliakan dhaifah, tetamu dia. Lepas tu dia mari jaizatahu. Jadi tetamu dia tu hadiah dia lah. Hadiah dia boleh. Sebab kita kata ginilah. Contoh. Misalnya kita kata falyukrim imamahu. Lepas tu kita sebut imam tu nama ke dia. Misalnya kata Ibn Allah ke, apa ni, Abdallah ke. Hendaklah dia memuliakan imamnya. Lepas tu Abdallah. Jadi Abdullah tu imam dia, tak benda sama tu. Jadi hak ni dia letak jaizah hadiah dia ni, tetamu dia tu hadiah dia. Sebab tu dia bagi datah tu bukan dia gini, takut kalau kita terjemah gini pun perhati mana. Hendaklah dia memuliakan tetamunya, hadiahnya. Takut dia anggap hadiah tu jadi maf'ul kedua. Tak, so yang maf'ul sini. So ya. Tu dia jadi badal tu. Hendaklah dia memuliakan tetamu dia, hadiah dia. Tetamu dia tu hadiah dia lah. Itu maksud dia. Cuba tengok kandungan hadis tu. Memuliakan tetamu merupakan salah satu ciri yang menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Baik. Yang kedua, tetamu memiliki hak. Maka atas seorang Muslim menjamu tetamunya serta menyiapkan persinggahan dia. Hak tu hak lah tu. Batas hak dia kita nak layan tu iyalah, betul lah. Tapi batas dia selama mana? 3 hari. Jika melebihi jangka waktu hari tersebut, hak lebih lagi hari 4 ke 5 tu sedekah, kemurahan dan kebaikan tuan rumah tu lah. Bentuk memuliakan tetamu hukumnya berbeza-beza sesuai dengan situasi dan kondisi. Boleh jadi fardu ain, boleh jadi fardu kifayah, dan juga boleh jadi sunat. Sebab tu ulama kata hadiah tu tetamu tu hadiahnya. Itu maksud baik. Cuma ni anak nak sebut gini, anak pun sempat baca tadi sebelum ni pun ingat dah. Lepas tu kalau lah ni orang mari kita nak sedia tetamu, kalau mana cuba ya. Satu isu juga. Tetamu ni umum ni boleh jadi anak beranak, boleh jadi tidak anak beranak. Kadang-kadang sehari kita boleh jadi, kalau tidak anak beranak kita. Lepas tu kita letak 3 hari. Banyak. 3 hari boleh. Orang mari tak tahu kita pakai kat. Dia mau 3 hari. Sembilan hari dia benar. Lepas tu dia sembilan tu rumah. Tak ada barang-barang tu rumah. Hak ni lah. Sebab tu Syekh Uthaymin bila dia hurak ni, dia kata hak ni dia mengikut zaman, keadaan. Kalau hak di sini kita tengok bayangkanlah kalau zaman kita sekarang tak selamat, banyak berlaku banyak berlaku. Buat tetamu kabar-kabar dia ikat kau tu habis dah harta dia ambil. Rogo pada berlaku. Anak beranak baru tak bagi je lagu. Boleh lah kita tak ya. Tapi 3 hari ni dia masalah banyak kau kata. Anak nak sebut contoh pengalaman Nabi lah. Nak ayat hebat ni, kita pun hebat ni tapi kita tak buat. Ni anak kita lepas ni kau rutin ngandung anak sulung kan. Jadi ada kenalan kita dia mari pukul 11 malam. Dia mari 2 buah kereta. Kita nampak dah dia ni nak mari tidur dengan aku. Enggak orang kita, isteri kita masa apa panggil? Gapo dia panggil tu masa ngandung ngidam. Bukan ngidam ke apa dia panggil tu? Alahan. Patah alahan. Dia masa tu kalau dia tak sejumpa, kita pun faham kan dia mari pukul 11 malam. Ana gelesah. Jadi lepas tu baru tahu rupanya dia ni kalau dia mari mana-mana dia kejah gitu tidur masa dia. Anak tak sebutlah lebih hari tunya sebab anak ayat bui. Jadi nak lagu mana sesuai. Jadi keadaan kita lagu tu. Isteri kita pun dia siapa dia lepas kahwin tu nya duduk berapa jam. Siapa anak pun bila anak dia nak hati anak kata anak berasa tidur sini lah malam ni. Benar-benar lagu tu. Enggak keadaan kita tidak sesuai. Enggak kita ni kalau nak bertamu kena ada batal biar cukup dah. Kadang-kadang kita baru kahwin kan, duduk patu isteri kita dekat dia kita. Lagu mana? Dasar keadaan kita ni. Jadi kalau sebut sini wajib ni. Sebab tu ulama kata dak. Kena tengok keadaan. Misalnya keadaan rumah tu macam mana. Anak sekali rumah orang kapung dulu sepuluh ramah dibaca tu insya-Allah selamat sebab keadaan masyarakat. Kalau keadaan masyarakat ni dalam keadaan rumah berpagar, kalau berlaku apa-apa pada rumah tu pun jiran pun tak tahu. Kalau rumah kami dulu tak ada pagar dekat-dekat boleh holo pinggir aku nela ada kapur dulu rumah dah. Kalau orang mari pun dia tahu. Sebab ingat dah anak sebut sebelum ni. Rumah tu anak bila mari
Tak ada makan di rumah dia, tamu dia mari. Dia tergamuk, ada ke apa mu? Kawai tak ada gapo tamu. Noyanya akraknya masyarakat tu. Hak lagu tu mungkin boleh, tapi lah ni bagi ana duk tengok syarapan dia ada bincang ni. Dia kata jangan kita jadi betul benda. Tak boleh ni patah kita kawai tu penipu. Popok dah tahu tu. Lepas tu kita terpatut contoh doktor misalnya pergi kerja. Lepas tu lagu mana kau ni kena erek dengan dia. Takkan nak suruh duduk dengan isteri kita. Isteri kita pun tak sedia menerima tetamu. Banyak perkara pula. Sebab tu guru anak sebutnya, kita ni kita kena melihat orang di samping kita, dia bersedia ke tidak. Banyak perkara masalah timbul. Kadang-kadang kita fikir tak lagi dah. Kadang-kadang kita fikir. Sebab tu bagaimana kalau keluarga boleh lagi. Zaman. Dia sebab tu dia hadis sebut dia berkait dengan zaman. Ni dia panggil zaman fasad misalnya. Tali. Tak sesuai. Cuma kita kena tahulah. Sebab tu bagi ana pernah buat syarah ni. Ni zaman Nabi suasana tidak ada rumah tumpangan. Jadi orang nak pergi nak duduk mana? Ni tak ada masalah. Masjid pun ada tempat tidur kadang-kadang, tak ada masalah. Jadi maknanya sebab musafir, orang musafir. Jadi apa dia panggil maqasid. Kenapa ada maqasid? Kita kena ambil tahun sampai 3 hari. Sebab apa? Sebab dia tak ada tempat nak duduk. Lah ni hotel bajet 80 riyal. Kalau ambil 3 boleh kurang lagi. Misalnya dah. Tak ada masalah. Lepas tu masjid pada. Tak ada masalah. Sebut saat ni motorhome pula ada pula. Apa ni banyaklah orang panggil mana mari pun tidak akan merempak lah. Gitu. Hadis yang 309 yang ceret. Kira. Suasana begitu boleh. Boleh lah. Tengok keadaan. Sebab tu selepas ni dia buat mari pula tu. Ada lagi tajuk tu. Menjadi tua rumah. Tu 313 cuba tengok muka tak lepas. Tidak tinggal di tempat tua rumah hingga menyusahkan dia. Dia ada pula tu. Tu perbincangan. Jadi susah lah ke mana? Benda-benda gitulah. Rumah sepi. Pengalaman saya masa belajar dulu. Di jalan di Sungai Penjalur di tempat akak. Jadi 3 hari dia raya semua. Ada makan sekali apa semua. Dia hotel lain. Dia tu bukan di rumah dia, di kawasan dia. Sebab itulah dalam syarah hadis sebut zaman Nabi dulu, Nabi suruh buat rumah besar, mana kalau dia mari pun tidak mengganggu. Ada dalam hadis itu kita tak bincang lagi. Maknanya bagi sahabat-sahabat yang kaya tu Nabi kata molek benda di sedia rumah tetamu supaya kita bilik tetamu. Hak lagu ni tidak mengganggu. Kadang-kadang pintu kat luar pun. Dia lain tu. Tidak berkongsi pintu. Tak berkongsi pintu makna tak terganggu. Kalau kita nak pergi kerja pun isteri kita pun selamat. Dia benar-benar sebab tu Nabi dalam hadis Nabi kata molek benar kalau buat rumah sembaga orang ada duit. Maknanya keadaan tu Nabi suka kawal. Maknanya aurat pun jadi terjaga. Waktu tak apa. Misalnya kalau contoh kita rumah kawasan kita ada buat bilik sambung pintu keluar, siap dengan dapur, siap dengan bilik air. Tu tak apa. Molek benar tu kalau nak buat. Tu pun kena pilih orang juga. Jangan semua orang ambil kan. Sekarang tua-tua rumah dia akut ni. Ada berlaku anak cerita jumpa. Dia mari jumpa anak. Ni suami. Waktu tu sepupu dia. Sepupu dia balik pada umur 80 sepupu dia tu. Dia sial tak. Rupanya kawan ni pukar dia. Duduk seminggu tu anak dia tak kenal dia. Dia pun lari mari jumpa anak sini. Minta nak buat lagu mana saat dia. Bawanya hari Jumaat tabligh. Jadi kita adalah kita pun tak erti nak buat lagu mana tu, nak suruh biar bini dengan anak kenal dia mula tu. Dia pukar. Akhir sekali sesar tu dengan Alisia pergi cari Alisia tu dia apa klik tu bini dia kenal dia. Mana bila bini kenal waktu bini yang banyak cerita kana siapa dia terima kasih kana hari ni sebab kita tunjuk jalan pada dia jadi buntu habis 80,000 dah bomo. Pas ke Singapura ni benar lagu ni. Seminggu ya duduk tu. Munggu sepupu dia tu. Umur 84 dia ni pensyarah mesti. Benda-benda lagu tu kita bimbang sebab tu kata sebab tu pensyarah ulama kita jadi apa hadi dia tengoklah pulanya tengok zaman tu. Dah kita tahu dah sepupu dah perangai huduh. Tak jangan tebak nak tahu umur. Benda kena tengok keadaan. Sebab tu bagi anak tak boleh. Kena tengok molek. Sebab tu agama ni
dia setengah-setengah tu kita kena tengok keadaan, kena faham lah tu. Misal contohnya misalnya kita kata zaman Muawiyah tak amat dah ni. Muawiyah tak wani, bahkan dia ni nak masuk jumpa dia kena melalui proses beberapa itu. Apa adalah kritik tengok zaman Nabi lain, nak jumpa mimpi payah, matu zaman tu orang takut nak itu tetamu ni. Apa zaman rosak. Ulama kata zaman tu pemimpin ni kena bunuh sama mana? Sayyidina Uthman kena bunuh, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali ramai kena bunuh. Gak Muawiyah kata tak leh dah kita nak buat cara Nabi pemimpin nak tidur lebih dalam masjid gitu. Tak leh dah. Sahabat puji cerdik Muawiyah faham agama. Dah zaman lagu tu kena bertindak sesuai dengan zaman tu. Jangan YouTube kiyah zaman Sayyidina Umar boleh tidur di masjid tu. Enggak dia apa kena bunuh. Benda tu kita kena faham. Orang lah ni tak boleh kira. Kadang-kadang anak beranak pun nipu hangit. Kena tengok keadaan. Sebab tu bagi anak, kalau nak amal ni, kena tanya kita kena tengok keadaan. Situasi kita kena baca. Jangan baca kita aja. Baca situasi juga. Kalau tidak, nanya. Dia belajar hadis saja. Tak boleh. Kena baca. Dia panggil. Dia ada dua istilah. Dia panggil fiqhunnah ni, kita baca fiqhunnah. Satu lagi fiqhul waqi'. Fiqh reality. Dua kau kena faham. Kalau faham fiqhun nas ni ni fiqh tak kita baca tak boleh kena 3 hari ni lepas jamu 3 hari. Lepas tu kita tak faham fiqhul waqi', fiqh reality. Hak fiqh reality tu ulama kata kena tengok zaman itu. Tu ulama kita sebut tu fiqh reality, fiqhun waqi'. Kenapa hal tu? Biar anak nak cerita tu. Nisah lagi. Kan ada kadang Nabi kita nak hadiah kena bagi kita balik saya tidak gitu. Awak amal lah tu nak tahu. Ustaz almarhum Ustaz Al-Khari, salah kenal Ustaz Al-Khari. Dia cerita pada anak. Dia kata ada orang pergi minta di rumah dia. Enggak dia baca hadis tu ke Ustaz Al-Khari. Ustaz Al-Khari baju tu comel lagi tapi second hand. Comel lagi. Dia kata hak ni ke hak ustaz paling saya. Dia baca dia ingat hadis tu. Baru dia baca untuk memang untuk kutip dalam modah tu. Salah ni bagi cerdik juga. Dia kata hak ni anak paling saya. Hak baru tu anak tak saya lah mana. Salah sebutkan hadis gitu. Ke mana dia kata betul dah ustaz jawab tu. Mana dia minta hak baru sekali. Ustaz kata hak ni anak paling saya. Maksud paling saya tu dalam hadis mana bagai berkah. Jangan buyuk kita tak bagai orang panggil bagai nak tahu wi kau orang tak boleh. Supaya kita nak wi kau makan ni kau orang. Bagai basi tu buat dah kita tu. Ni contoh kita nak wi bagai makan ni kau orang tengok tak habis baru nak wi walaupun tak basi pun tak boleh. Kadang-kadang setengah orang tu dia kenduri dah pukul 4, pukul 5 baru pergi ke tempat tahfiz banyak belakang tengok. Bagi anak tak kena gitu. Buya wawa lah. Mana hak tak habis baru nak pergi kat orang. Mana boleh lagu tu? Tu maksud dia nya. Bukan kata mesti nak saya sekali. Bui, tak boleh lagu tu. Kena tengok keadaan. Sebab tu kena tengok syarah hadis. Kena tengok syarah hadis. Baik. Gitu. Cuba kita tengok ya. Kena tengok orang pula tu. Bukan bagi saja. Kena tengok. Sebab tu bagi anak benda ni kena faham molek. Kena faham molek. Kalau tidak, sebab tu dulu Maulana masa ngaji hak ni lah perkara ni. Maulana kata sebab tu dia kena ada fiqh pula. Tadi betul lah tu. Fiqhun nas ni. Fiqhul waqi', fiqh reality. Realitinya nak amal tu macam mana? Kena tengok pula keadaan. Kenapa hal tu? Satu waktu tu. Fiqhun nas, ni. Tak kita baca. Fiqhul waqi', pemahaman terhadap realiti. Bila kita nak apa-apa kita nak terjemah ke dalam bentuk amalan hadis, kena tengok suasana pula. Baik, kita ambil lagi. Cuba kita tengok di sini. Ya, 312 menjadi tuan rumah selama 3 hari. Mana kita menjadi tuan rumah? Mana kita ada tetamu 3 hari? Itu lagu mana? Cuba kita tengok sini. Satu hadis saja di sini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dhiyafah 3 ayyam. Fama kana ba'da dhil fa huwa sadaqah. Ni orang panggil satu kenyataan umum. Maknanya Rasulullah kata
menjadi tuan rumah setakat 3 hari. Maknanya kalau lepas 3 hari tu kita nak sedia tubik pun boleh. Tak dasar kita kira-kiranya. Mengohok di 3 hari ya. Kalau kita nak lebih pada tu, kira sedekah lah tu. Hak tadi kewajipan 3 hari tu. Itu maksud dia. Ni pun orang panggil kenyataan umum. Tapi bila kita nak laksanakan, kena tengok fiqhul waqi'. Fiqh reality. Kita tu penting. Molek tu. Jadi kadang-kadang orang kita tak faham tu. Orang faham kita tak faham lah saja. Lepas tu sakit kepala nak amal. Tak logik tu. Tu kena tengok reality lah. Sebab tu bagi anak, kalau kita ni keluarga besar, misalnya ada sahabat anak ni, sahaja sebutnya, dia hidup sana masa lepas ngaji dengan Maulana, dia hidup di Kuala Lumpur. Anak beberapa kali pergi rumah dia. Dia kata ni anak ayat pengalaman anak dia kata. Sebab keluarga dia semua duduk di Kelantan. Bila kita duduk di luar, bila keluarga mari rumah kita tempat dia tuju, akhir sekali dia suka kita. Sebab gua keluarga tadilah bukan orang tak kenal, adik-beradik. Akhir sekali rumah dia tu dia tambah sikit. Mana kalau kakak dia mari, sepupu dia mari, muka dia baik. Dia hidup situ, dia pun senang hati. Lepas tu dia peluah sikit dia punya rumah dia, makan ke apa dia buat. Dia rasa puas. Tu tak apa lah lagu tu. Hak tu lah. Muka kenal. Kalau tak kenal jangan kita buat. Boleh nyakit baruk. Boleh nyo tu nyo standar boleh. Tidak sikit-sikit boleh tu. Tu mana biasa dah ni ada murid cerita pengalaman kita kuliah. Habis kakak mah bini dia. Orang pula dia tak khabar, lengih bui lagi dalam rumah tu. Pukau. Tu na'udzubillah lah. Mudah-mudahan Allah selamat. Okey, tajuk seterusnya. Ni. 313, tidak tinggal di tempat tuan rumah hingga ni untuk tetamu pula ni. Tak boleh kita tinggal di tuan rumah sehingga menyusahkan dia. Baik, cuba kita tengok. Ni ada huraian dia. Sehadis saja. An Abi Shurah Al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah jaizatahu yawmun wa laylah wad dhiyafah 3 ayyam fama ba'da dhalika fahuwa sadaqah wa la yahillu lahu an yathwiya 'indahu hatta yuhrijah. Dari Abu Shuraih Al-Kalbi bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia berbuat baik atau diam. Berbuat baik ni maknanya ubahlah situ, berkata baik, betul dah, berkata baik. Falyakul khairan. Ataupun kalau dia tidak boleh yakin dia sebut ni ada kebaikan, dia semua diamlah. Tak usah kecek. Baik. Sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadiahnya sehari semalam. Sebab tak dia lah. Menjadi tuan rumah adalah 3 hari. 3 hari itu masuk sehari semalam itulah. Setelebihnya sedekah. Mana kalau nak wis 4 hari 5 hari sedekah lah tu. Itu maksudnya. Dan tidak halal dia tinggal bersamanya hingga tidak halal ia tu, kena tulis ia tu maknanya tetamu tu hingga menyusahkan tuan rumah pulaknya. Apa dia? Overstay. Tak boleh jangan jadi gitulah. Jadi maknanya duduk mula-mula tu okey lagi. Ni lepas tu jadi susah. Kita kena tahulah. Iyalah, kita duduk sehari kita boleh nampak dah keadaan tuan rumah tu dah. Posisannya overstay tu mana jalan tu maknanya jadi iyalah hari mula-mula tu okey lagi. Nah, hari kedua dia posisi adalah masalah. Kita kena sebab tu kata kena pandai baca keadaan tu. Tak boleh gitu. Ini sebab tu bagi anak sebelum kita pergi pun kalau kita agak dah tuan rumah tu tak sedia, tak sagi lah. Sebab ada seorang guru ramai juga di Kelantan ni. Pernah seorang guru dia cerita. Dia ceritakan anak sedikit lah. Sebab cerita tu gini, sebab anak pergi rumah dia, anak tengok banyaknya selipar. Rumah dia 2 tingkat. Rumah dia tak luas mana pun. Rumah kembar 2 tingkat. Tiba-tiba daripada tingkat atas ni turun anak orang lain. Patut bini orang lain. Tok laki kawan tu duduk bawah. Anak ingat ketamu. Dia ayat kerana 3 hari dia ustaz dia mari mana. Anak nak baca kitab pun terganggu. Anak nak pergi ngajar pun terganggu. Tapi dia kata anak jadi tak gamu. Kita tak baca hadis. Memang kawan tu dia kenal pun. Hadilah Nabi sebut jangan menyusah. Kena tahulah. Kena tahu. Jadi dia pun anak ramah. Adalah seorang guru anak dia pernah cerita pada anak. Dia kata bahaya juga orang kita ni faham nah saja tak faham wakil ni. Kena tahu keadaan orang.
keadaan orang tu. Tu kena tengoklah. Sebab tu bagi ana, daripada ana duk perhati dalam, ana duk baca beberapa dalam internet pun tengok, memang ulama kata hak ni kena tengok wakil. Zaman Nabi lagu mana suasana. Sebab tak ni tak ada homestay, tak ada RNR, tak ada masjid tempat nak duduk. Lah ni ada kadang-kadang masjid tu ada bilik sewa 50 riyal. Tak ada masalah. Lah ni. Tu bagi ana, insya-Allah dia tu lagi ana sebut, ana nak bagi penjelasan lagi. Rupanya kalau kita perhatikan zaman Nabi, boleh katakan sahabat-sahabat Nabi yang Nabi suruh ambil, misalnya bila mari tetamu pada Nabi, Nabi suruh sahabat dia ambil rumah yang besar. Memang disebut. Apa maksud rumah besar? Maknanya rumah tu boleh menampung tetamu, tidak menyusahkan tu rumah. Sebab tu Nabi dalam hadis, dulu kita tak faham hadis ni. Jadi bila Maulana Huda tu, ada Nabi kata bertuahnya orang ada rumah besar. Apa maksudnya? Rupanya kenyataan itu dia berkait dengan tetamu. Orang rumah kecil nak terima tetamu lagu mana? Bilik pun tak cukup. Tapi kalau sebab tu Nabi kata kalau apa dia ada duit molek melawak rumah biar besar, biar selesa. Kalau Nabi sebut biar selesa kalau keluarga mari. Tetamu lah tu. Selesa nak mana selesa? Selesa tu lagu mana? Selesa kau kita kalau rumah tu dalam keadaan hala gitu, dia pun tidur gulai hari, terdedah aurat, tak selesa tu. Jadi selesa lagu mana? Kalau nak terima tetamu, rumah tetamu. Sebab tu kalau setengah rumah, 2 tingkat bawah tu dia ada rumah tetamu, tak mengganggu lah. Isteri dia tak tutup aurat pun tak apa lah atas tu. Itu maksud sesuai. Dia kena tengok dari sudut tu. Kalau tidak, kita kata tak praktikal agama. Kalau kita baca ni saja dok. Kalau orang kafir tengok, dia hadis, dia pun tak nak buat ni. Siapa dia berani buat? Ustaz Imam berani buat ni. Dia tanya kita dok. Tak boleh. Tak praktikal agama. Dia tak faham wakil. Ni nas. Wakil dia tu. Agama Islam dia fleksibel, dia tidak kata itu. Jadi benda-benda gitu kena faham lah. Takut salah. Takut salah tu nah ya. Tengok realiti. Sebab tu betul memang molek dak ulama betul. Fiqhun nas dengan fiqhul waqi'. Waktu memang besar tu pemahaman. Nas kita faham dah. Waqi' lagu mana pula? Baik. Kalau nak pergi lagi, apa Nabi tak suruh kau itu jadi tetamu dia nya? Rumah dia sepik. Rumah Nabi sepik ya. Rumah sahabat luar lagi. Tu satu ni hak tetamu tu, hak tetamu hak tidak tinggal di rumah Nabi. Nabi tak terima juga bila tak ada makan ni. Ingat tak dalam hadis? Nabi minta sahabat suruh jadi tetamu. Sahabat tak ada makan ni. Lepas tu sahabat pun tak ada pula makan ni. Umumnya tak makan malah tutup apu ingat cerita. Nah, buat lalu makan. Padahal tak makan. Tetamu punya ciri dia lapar cenguk. Nah. Besok kan? Nabi tahu melalui wahyu Allah. Dia dhahak, Allah ketawa dah. Suka tengok telatah dia. Dia buat lalu makan. Tu. Jadi makna malam tu tidur situ lah kiranya kau itunya malam. Tapi walaupun tidak sebut pun tidur situ, tapi nak ayatnya tetamu ni begitulah. Tengok keadaan. Sebab tu bagi anak kalau kita ngaji ni molek lah. Misalnya sekali tetamu nak mari sodah tak ada petih kita. Boleh hello apa kita anak ni 2 buah kereta nak mari untuk gua nak murid anak katalah tak ada. Molek gitu. Sama sahabat buat gitu, tapi kena faham bukan semua orang tak boleh buat yang telefon kursi. Kena tengok orang mana sabar lah. Tapi benda tu nak buat tak jadi sebab hubungan kita tidak seperti dulu. Dulu jadi anak sokong untuk anak lu. Anak pernah lagi. So mau tarik masuk. Orang kata tunggu tak. Dia bergamit mau kawin tu. Rupanya kawin tu bila nak nikah anak kawin tu kan. Mak kita lah. Pergi cari nyok ke perut je sepuluh nak nikah anak dia. Hidup di masyarakat kampung gitu. Pak kita tak ada dem nikah gay 4 kali sehari pun. Asal ke panggil aku makan sudah. Tak cari, tak tanya lah. Sebab tu bagi anak lah. Tok Guru Ana pun sebut, dia kata kalau kita tahu status dengan orang nak nikah tu, kita buat lagi sebelum dia nikah ni, sebelum majlis duit. Ya ambil lah kata duit ambo ni 200 ke 100 molek tu. Sahabat Nabi gitu dalam hadis. Jangan wi tanya dia baru berok muka. Ana jumpa dah lah. Dia ngaji dengan ana juga di masjid. Dia buat di ni London ni kan ada tempat badminton, dia buat situ. Dia pakai beg besar. Mana masuk duit ni? Ngelak ya. Dia jumpa anak lepas tu, dia kata Ustaz Ding, saya faham dah Ustaz dia. Tapi anak saya dia kata budak ni tak erti kita tak ada piti, kita nak buat kecil nak buat besar. Jadi saya terpaksa hutang. Sebenarnya saya terpaksa ambil duit ngelak tu, kata kerana nak bayar hutang. Kata tak apalah, kata malu dia. Kemudian ngaji kan ana ingat lagi.
Dia kata nak lepas hutang tak apa, dia tidak niat nak utang ke apa, dia kata. Mungkin anak tina dia malu lah, dia tak sedap anak dia kata orang lain nikah, dia kata buat molek. Enggak, mak pok dia tak ada duit. Terpaksa hutang. Janji nak bayar lepas ni. Dia pun duduk bimbang, dia takut tak cukup tu. Siapa dia sebut kan dia? Tak maaf lah Ustaz Adim, budak-budak ni kat kita nak buat kecil-kecil dia kata tak apalah kata. Sebab itulah molek. Dan pernah buat, ada seorang tukang kebun dulu di sekolah ni, dia jiran kita lah, masa tu duduk ngaji 24 orang dia sana. Maulana kata kalau yang tak nak ambil pahala, 2 hari sebelum dia gitu, kita share duit je 100 lebih lagi, kita 24 orang ni kita. Maulana kata tu sunnah. Tu sunnah nanti ni kalau tengok kita tengok tak ada duit lah, hok kaya dah tu malu dia nak ambil pun no. Gitu tu cara agama ni, dia suka membantu tapi biar cara betul, cara tu biar betul. Gitulah. Jadi hadis ni kita berhenti sini, cuma nak ayat hadis ni nya satu perkara yang kita sebagai tetamu ni termasuk dalam sunnah Nabi, kena memikirkan keadaan tuan rumah tu. Dah kita tahu dah status ekonomi dia, makan apa bercukup, tak sah lah duk gi nak jadi tetamu dia. Sekadar pergi seorang dua nak pergi ziarah ni, bawa habis lokal ke habis gitu, susah dia. Kena tengok keadaan. Ini maksud Nabi. Kena mikir dia, tak asyik universiti pun boleh faham ni. Gitu lah. Bawa makan ni molek tu, orang panggil buah tangan tu, memang molek gitu. Mana kita pergi pun tak perlu, dia perlu suka bawa makan ni, ialah hak berkualitas, kira-kira dia nak beli pun payah bawa hak tu molek. Kena gitulah. Mudah-mudahan Allah Taala beri kebaikan kepada kita. Jadi ni kalau kita bincang ni, kena nak laksana tu kena tengok keadaan lah pula. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.